Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Hikayat Fiqhiyah, kisah-kisah fiqh. Kisah kita pada kali ini kisah tentang seorang wanita ahli syurga. Wanita ahli syurga ini dikenali dengan nama Su'airah. Mungkin tuan-tuan jarang dengar ni. Kita duduk dengar Ummu Salamah, Habibah, Ummu Kulsum. Ini nama dia Su'airah. Dan bagaimana contoh kesabaran para ulama salafus salih di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in ketika diuji dengan kesakitan. Dan bagaimana kaitan sakit itu dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita akan bincangkan dalam kisah kita ini, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, seorang ulama tabi'in, Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala berkata, suatu hari dia duduk bersama dengan Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, tokoh ulama yang besar dalam bidang tafsir dan juga dalam bidang fiqh. Qala li Ibnu Abbas, aku duduk dengan Ibnu Abbas, tiba-tiba Ibnu Abbas bagi tahu kepada aku, Atha, ala urika mra'atan min ahli jannah. Atau mu nak tengok tak seorang perempuan ahli syurga? Qultu bala, pasti sudah, mestilah aku nak, kenapa tak nak pula? Ini cerita besar, boleh kena ahli syurga, di atas dunia sudah tahu dia ahli syurga. Qal hadhil mar'atus sauda. Tu makcik tu, makcik perempuan yang hitam tu, dialah ahli syurga. Mana Ibnu Abbas tahu? Boleh ke Ibnu Abbas jatuh hukum orang ni ahli syurga ke tidak? Macam kita sekarang ni duk tular-tularkan, bila ada orang mati, masing-masing menjadi penerima, pemegang rahsia Tuhan. Ini ahli syurga, ini ahli syurga. La. Kata Ibnu Abbas, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Satu hari makcik ni dia pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, inni usra. Saya ni ada penyakit Rasulullah. Usra ni penyakit dia tak sedar, tak khabar. Bahasa Melayu kata sawan. Kena penyakit sawan. Penyakit sawan ni dia panggil epilepsi. Bahasa epilepsi ataupun sawan. Penyakit ni bila dia datang, dia tak sedar, buih mulut, rebah. Wa inni atakasyaf. Bila aku tak sedar, ketika itu macam-macam, tak sedar, terdedah aurat lah macam-macam. Fad'ullah li, ya Rasulullah, doalah untuk saya. Biarlah sembuh penyakit ni, saya tak nak sakit, dedah aurat dan macam-macam. Orang yang beriman begitulah cita rasa dia, begitulah reluahan jiwa dia. Nabi SAW bila dengar, Rasulullah bersabda. Nabi kata apa, para jemaah sekalian? Qal in syi'ti sabarti. Allahu Akbar. Puan, kalau kamu boleh sabar menghadapi ujian ini, walakil jannah,
aku jamin bagimu syurga. Mana Nabi sudah dapat wahyu, autoriti yang dia dapat bahawa Nabi boleh bagi jaminan kepada makcik ni ahli syurga. Masya Allah, tabarakallah. Wa in syi'ti, atau kalau kamu nak, da'autullah an yu'afiyaki, aku berdoa minta Allah sembuhkan penyakit. Pilih nak mana? Teruskan dengan sabar dengan penyakit, dengan takdir Allah ini, bagimu syurga, ataupun aku doa mu boleh masuk boleh sembuh penyakit ini, tapi Nabi tak jaminlah syurga. InsyaAllah dengan ibadat dia, dengan warak dia, dengan sahabat dia tu boleh, tapi jaminan tidak ada. Agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan, kalau andai kata kita diberi tawaran sedemikian, kita minta yang mana? Nak sembuh tanpa jaminan syurga, ataupun yang biarlah kita sabar dalam keadaan ini tapi dijamin syurga? Saya pasti kalau anak lah, kalau hamba akan pilih yang pertama. Faqalat, kata makcik, asbir ya Rasulullah, saya pilih nak sabar, tapi ada satu lagi nak minta. Saya sabar dengan penyakit, tapi inni atakasyaf. Bila saya rebah, bila saya tak sedar, terdedah habis aurat. Fad'ullah alla atakasyaf. Itu saya nak minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan kepada saya, kalau saya tak sedar pun aurat saya terjaga. Maknanya kain dia tak terselak dan macam-macam. Fada'a laha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doakan, ya Allah, jagalah aurat dia ni, jagalah kehormatan diri dia, tidak terdedah, tapi penyakit dia sabar. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik para pelajar sekalian, dilalatul hadis ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada ar-ridha biqada'illahi. Seorang itu redha dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla, dan dia kalau dia mampu sabar di atas perkara tersebut, dia boleh teruskan. Bukan semua orang boleh sabar. Cakap dengan mulut boleh je, saya redha dengan takdir Allah, tapi mengamuk, la. Itu yang pertama, redha biqada'illah, dan sabar di atas ujian Allah. Dilalatul hadis juga menunjukkan bahawa tidak salah untuk kita berubat. Tak salah, Nabi tak larang nak ubat-ubat, tapi hak istimewa tadi untuk ni, untuk orang yang sabar. Kalau kamu nak sembuh, aku doakan. Baik, kita pergi kepada 10 perbincangan para ulama kita dalam syarah hadis ini, ataupun huraian kepada kisah ini. Ada 10 macam biasalah, 10 perkara. Yang pertama, Atha bin Abi Rabah. Siapa dia? Nama dia Aslam Al-Qurashi. Baru je kita cerita Abu Muhammad Al-Makki, salah seorang daripada murid Ibnu Abbas yang masyhur. Atha ini menjadi mufti Mekah di zaman dia. Mufti Mekah di zaman dia. Allahu Akbar. Kata Ibnu Sa'ad dalam kitab dia kata apa? Atha ni orang yang hitam warna kulitnya, a'war mata dia, aftas hidung dia, ashal di mana dia panggil shalal fi yadihi, lumpuh tangan dia, dan a'raj, kaki dia tempang. Thumma amiya ba'du, di akhir hayat dia buta pula mata dia. Mati dia pada tahun 115, umur dia 88 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak hurai panjanglah cerita Atha ni, kerana baru je kita lalu kisah Atha pada siri yang berapa baru ni. Maka kita boleh tengok baliklah kepada siri yang kita dah huraikan itu. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi pula kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa jadi dengan Ibnu Abbas? Dia juga seorang yang masyhur. Ibnu Abbas ni juga seorang yang masyhur. Dikenal dengan nama Habrul Ummah. Habru al-Ummah. Baik. Terjemah Atha,
cerita yang ke-82. 82, hari ni 80. Hari ni kita 85. 82 baru ni yang lepas. Dalam cerita apa tu? Ni. Cerita tentang i'tikaf ni. Baiklah para pelajar sekalian, itu di antara kisah apa panjang dah di sana. Tengok di kisah 82. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula, kita telah cerita tentang Ibnu Abbas ni pun dalam siri yang banyak sekali. Yang paling dekat siri yang ke-73. Baiklah para pelajar sekalian, yang pentingnya Ibnu Abbas ni dia panggil Habrul Ummah wa faqihu asrihi wa imamut tafsir Abul Abbas. Nama dia Abdullah, anak kepada pak saudara Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum. Dilahirkan di Syaib Bani Hashim sebelum hijrah 3 tahun, dan dia seorang ulama besar dalam bagi umat ini. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada kisah kita ni, para pelajar, para jemaah sekalian. Al-mar'u lahu zahirun wa batinun. Seorang itu dia ada versi yang zahirnya dan ada yang batinnya. Yang zahirnya ada, yang batinnya ada, yang tak nampak. Biasanya kita akan memperhiaskan diri kita supaya orang nampak kita ni baik, kita warak, kita kaya, kita hebat di hadapan mata manusia. Adapun yang batin, yang tersembunyi dalam diri manusia, ya'lam fa'ilmuhu indallah. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Berapa ramai orang yang zahirnya baik tapi batinnya buruk. Na'udzubillah. Oh, tengok zahir hebat. Macam tokoh ulama salafus salih di zaman kita ni. Oh, Masya Allah. Tiba-tiba dapat report polis. Dia punya perangai macam-macam. Kita kata yang zahir, yang batin tu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita yang tak tahu, tak usah cakap apa. Dan hakikat akhir kesudahan manusia, husnul khatimah, ataupun sebaliknya na'udzubillah, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik, ana selalu pesan kepada para pelajar supaya jangan mudah-mudah meletakkan title orang ni ahli syurga, orang ni ahli tu. Bila orang mati, oh saya dengan ini bersumpah, ya amin, dia ni ahli syurga. Les, mana kau dapat wahyu boleh pastikan orang ni ahli syurga? Dapat wahyu? La. Kalau tak ada wahyu, jangan cakap. Jangan berani-berani kita nak confirmkan ahli syurga ataupun tidak. Jangan berani. Habis, ini Ibnu Abbas kata ni, tunjuk kepada Atta' mu nak tengok wanita ahli syurga. Ibnu Abbas cakap, sebab Nabi SAW yang memberi tawaran. Kalau kamu sabar, walakil jannah. Mu sabar, bagi kamu syurga. Maka para jemaah sekalian, orang yang boleh beri title ahli syurga kepada mana-mana orang atas dunia ni hanya Nabi SAW saja. Orang lain jangan rempuh masuk, jangan langgar SOP, kuasa yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW, jangan kita ambil. Takkan tak boleh kata dia ahli syurga, dia mati gini, dia punya sifat kematian dia. Mayat dia apa senyum, bau wangi je. Kita kata kita mengharapkan, insya-Allah dia ahli syurga. Tapi nak putus jazam dia ni ahli syurga, itu bukan kuasa kita. Kalau kamu buat juga, bermakna kita dah rempuh sempadan batasan yang ilmu gaib yang Allah Ta'ala tak beri kepada kita. Allah Ta'ala beri hanya wahyu kepada Nabi SAW. Itu pun untuk beberapa orang yang benar, bukan semua Nabi jamin syurga lah. Nabi tak kata semua. Tapi contohnya kita kata.
Dalam hadis 10 orang yang dijamin syurga, Nabi kata Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'id, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang ni Nabi sebut sekaligus. Pasal tu dia panggil al-asyarah, 10 orang yang dijamin masuk syurga. Bilal, Nabi jamin syurga juga. Siapa lagi? Ukasyah bin Mihsan. Bila Nabi sebut, Ukasyah kata, Ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya. Nabi kata, anta. Bangun orang lain pula, Nabi kata, sabaqaka Ukasyah. Tak ada. Dan termasuklah imra'atun sauda ini, makcik ini, Nabi kata, walakil jannah. Maknanya kita boleh kata, isu perkara gaib ini, kuasa Allah, maklumatnya Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi SAW untuk beberapa orang sahabat, bukan semuanya. Maka kita jangan rempuh masuk dalam perkara di luar bidang kuasa kita. Sudah banyak hadis-hadis yang saya baca kepada tuan-tuan dan puan-puan, larangan Nabi SAW daripada meletakkan title ahli syurga ataupun ahli neraka kepada orang. Baik. Habis, kita kata kita mengharapkan, kita doa, itu boleh. Isu yang keempat, Abdullah bin Abbas, dia ni seorang ulama besar, beritahu kepada murid dia apa yang dia dengar dari Nabi SAW bahawa makcik ini ahli syurga. Siapa dia yang berani letak ahli syurga? Nabi SAW. Kalau orang lain jangan cakap. Nabi wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Timbul lagi persoalan, adakah wanita ini yang sakit ini sama dengan wanita yang hitam juga yang bekerja membersih masjid? Al-mar'atul lati taqumul masjid. Maka ulama hadis kata tidak. Perempuan yang bersih masjid yang mati pada tengah malam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi solat di atas kubur itu, nama dia Ummu Mihjan. Ummu Mihjan. Adapun makcik yang masruk, yang sakit sawan ini, nama dia Su'airah. Su'airah al-Asadiyah. Su'airah al-Asadiyah. Tanda nama tu. Berbezalah dua orang ni. Yang pentingnya dua-dua tu wanita. Para ulama yang menukilkan sifat, dia kata dua-duanya sauda. Dua-duanya orang hitam. Orang Arab yang hitam. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah kita dapat maklumat tentang nama mereka. Isu yang kelima, talabul ilaj. Bila kita sakit, kita pergi berubat. Sama ada berubat dengan cara ramuan, ubat-ubatan. Zaman dulu orang tumbuk akar kayu lah itu ini. Zaman kita sekarang ni melalui apa ni dia panggil kilang-kilang ubat ni, klinikal, farmasi. Itu semua usaha. Bukan kata ini ubat farmasi, ini ubat kimia lah apa benda, ubat tumbuk akar kayu ni jadi. Kalau benda sudah diuji, dicoba berjayalah. Tak kira lah jenis apa dia. Ataupun melalui ruqyah, ada juga orang sakit diruqyahkan, disembuh. Ataupun dengan minum ubat, ataupun yang penting berubat. Maka berubat itu dalam semua perkara diizinkan oleh syarak, kecuali berubat dengan benda-benda yang haram. Maka Nabi SAW bersabda, tadawau ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, berubatlah kamu. Fa inna Allah Ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa. Mana-mana penyakit yang Allah Ta'ala turunkan kepada hamba dia, Allah Ta'ala beri pula ubat. Dalam riwayat lain kata, apabila ubat tu kena dengan penyakit, syufi, sembuhlah penyakit. Kalau ubat tu tak kena, tak jadi. Ghaira da'in wahidin, satu je hak tak ada ubat, al-haramu, tua. Tua tak ada ubat. Dia kata, Ustaz, kalau tua nak jadi muda boleh. Ini gurauannya, para pelajar tak perlu tulis-tulis.
Saya kata boleh. Orang tua nak jadi muda, boleh? Boleh. Hush. Hebat ni Abu Anas ni. Apa formula dia? Formula dia pergi ke tempat pejabat pendaftaran negara, tukar nama dia daripada mamak kepada muda. Pasti dia jadi muda. Betul? Semua orang panggil dia muda. Ya. Dia kata ustaz kacau juga kan. Yang pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu penyakit yang tidak ada ubat, nama dia penyakit tua. Tua ni tak jadilah. Sebab dia isyarat kepada mati. Artinya berubat itu salah satu daripada ikhtiar usaha yang dibenarkan oleh syarak. Macam kita hari ni bila Covid datang, ahli-ahli perubatan seluruh dunia duduk bermusyawarah, duduk berfikir apa ubat yang sesuai, maka dia kata vaksin. Vaksin sesuai. Sekarang ni alhamdulillah nampak macam terbuktilah sikit. Vaksin tu ada kesan dia, maknanya kurang dah sikit orang masuk ICU. Kalau kena Covid pun taklah dia punya simptom apa dia panggil, kesan dia tu nampak berat. Gejala-gejala. InsyaAllah kita kata ini salah satu daripada usaha. Baik. Amma sabr. Adapun kita sabar di atas kesakitan, redha bi qada'illah, mengharapkan pahala, ini khas untuk aqwiya, orang yang mantap kekuatan tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar, Muaz bin Jabal, Umar bin Abdul Aziz bin Rawat, Ibrahim Al-Harbi, Muhammad bin Wasi'. Banyak cerita ni tapi rasa tak sempat nak cerita seorang-seorang. Mana dia orang ni telah disebut cerita dia tawakal, tinggi tawakal dia kepada Allah, dia tak berapa nak ambil ubat. Kita kata kena tengok jenis tawakal. Kalau setakat kita ni buat tawakal dalam YouTube je, ni ada setengah orang ni, saya kalau sakit jangan bawa hospital. Punyalah esok orang ambil gambar duk sedut gas di hospital. Cakap boleh. Kalau nak cakap biar betul-betul gas apa gas. Sedut je udara yang Tuhan bagi sudah. Buat video pun hati-hati tuan-tuan. Jangan sampai video makan diri. Hari ni kita video kan, pengikut kita begini, ustaznya ikon tawakal di zaman ini, kerana tak mau vaksin, dia punya hospital ataupun tak mau pergi, besok orang hantar gambar duduk sedut gas di hospital. Apa dia? Cakap, kata orang Kelantan kata, kecek biar khabar kak. Mana bercakap tu biar sedar, duduk di alam nyata. Nak buat boleh. Baik. Yang keenam, al-aslu fi hadhihi al-mas'alah. Dalam masalah ini, masalah kita nak ambil ubat tak nak ambil ubat ini, kita dah letakkan kategori manusia, bukan semuanya tawakal itu tak berubat. Berubat itu tawakal. Sebab usaha dan ikhtiar tidak menafikan tawakal. Tuan-tuan kena faham. Berusaha dan ikhtiar tidak menafikan tawakal. Tapi kita kena tengok. Contohnya, orang yang betul-betul tawakal, redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla, sebagaimana berlaku kepada hadis, Nabi SAW bagi tahu ada 70,000 sab'una alfan. 70,000 daripada umat aku ini yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami dari golongan itu. Kita doakan. Layak kau kita. Allah yang menilai. Awak minta je. Jangan tak minta. Baik. Siapakah mereka itu? Tengok. Sahabat-sahabat tanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? 70,000 masuk syurga tanpa hisab ni man? Qala sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yatatayyarun. Iaitu orang yang tak percaya kepada kesialan. Tak percaya pada bau ketuk, bau hantu, biawak melintah depan tangga, bulan Safar, bulan tu orang ni tawakal tinggi. Hak ni rasanya yang pertama ni kita ramai tak percaya dengan khurafat ni. Tapi yang kedua ni berat juga ni. Wala yastarqun. Mereka juga tidak minta orang jampi. Jumpa ustaz agak habis, ustaz tunjuk air. Ustaz tak tiup air sikit. Saya ni pening kepala. Pening kepala suruh tiup air.
Nabi kata, ciri-ciri orang masuk syurga tanpa hisab, dia tak minta orang jampi. Kalau orang mari jampi, tak apalah. Tapi minta tidak. Contohnya sahabat mari ziarah kita sakit, dia doakan, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfik, min kulli syai'in yuzik. Asallallahu al-azim rabbal alamin. Jangan marah. Jangan lah. Kita tak minta dia orang doa, itu sunnah. Kan Nabi kita ajar dalam risalah yang telah saya bagi pada para jemaah sekalian, iaitulah motivasi pesakit ini. Maknanya bila kita ziarah orang sakit, kita kena doakan. Tak salah, tapi jangan minta. Ciri yang ketiga, wala yaktawun, mereka tidak berubat dengan besi panas. Jadi dia ambil besi panas, dibakar tempat sakit tu. Ini ciri-ciri. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka ni sangat tinggi darjat tawakal. Maknanya la yatlubu ila bi ayyi wasilatin, dia tak mau berubat langsung. Mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka ini kita kata syaratnya mesti orang yang tinggi darjat keimanan. Sebab itulah kata di para ulama, yustaratu fi misli haula, syarat dia orang macam ni, bila dia tak mau berubat, dia mesti sembunyikan rahsia. Jangan sombong-sombong pula, saya tak mau makan ubat, tunjuk ngarah. Itu nampak takabur, bukan tawakal nama dia. Na'udzubillah. Kata Syekh Ahmad Abdul Halim rahimah, as-sabrul jamil. Dalam Quran Tuhan kata fasabrun jamil, sabar yang cantik. Apa makna sabrun jamil? Allazina la syakwa fi wala ma. Dia tak mengadu langsung. Dia buat apa tu? Allahu akbar. Tak cakap. Sakit pun tak bagi tahu pada orang. Ini tawakal. Kata di Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, min ijlalillah. Di antara orang yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mengenali hakikat Allah Azza wa Jalla, la yashku waj'ak, mereka tidak akan mengadu dia sakit. Wala tazkur musibat, dan dia juga tidak akan sebut tentang musibah yang menimpa dia. Orang tahu. Orang tahu, tak tahu jangan cerita dengan orang. Allah, ni kita berjalan basikal cabut rantai pun orang tahu. Cabut kata dah basikal dia. Kan? Nak kata apa? Kata Syekh Syaqiq Al-Balkhi, tuan-tuan catatlah, malam ni saya nak sebut nama-nama ni untuk motivasi kita. Man syaka musibatan bihi ila ghairillah. Siapa dia mengadu, dia ditimpa musibah, sakit ke apa, mengadu. Tak kira lah mengadu pada orang ke. Semalam saya sebut mengadu ke tok syekh dia nama FB. Kena ada Syekh FB, tok ayah Facebook dia, mengadu. Lam yajid fi qalbihi li ta'atillahi halawatan abada. Orang ni tak akan merasai kemanisan beribadat kepada Allah. Bahayanya kata-kata ni. Wa qala al-hukama, kata lagi orang yang bijak, min kunuzil bir kitmanul masaib. Di antara gedung kebajikan seorang itu rahsiakan musibah yang menimpa dia. Dia tak tahu apa. Tengok berjalan orang Kelantan kata kecah, jalan banyak tempang. Kenapa tu? Sikit ujian. Allahu akbar. Ni kita ni cabut gigi pun masuk Facebook. Berdarah ibu kaki pun masuk. Semua benda masuk belaka, maka orang ni sudah hilang taraf darjat tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Minta maaf lah. Kena kita dah tu. Mereka suka kalau ditimpa ujian sebab dia tahu pahala banyak. Kita jangan buat, ini tak padan dengan kita ni. Kata di Al-Ahnaf, Ahnaf ni kata apa? Mata aku tak nampak 40 tahun dah tak nampak. Boleh dia tak nampak sebelah kot. Kalau tak nampak dua-dua, orang tahu dia tak nampak. Ma zakartuha li ahadin, aku tak sebut pada siapa-siapa. Ni orang tahu ni macam mana? Wallahu alam, kenapa dia tersebut hari tu? Kita pun tak tahu. Kita tahu, kita baca cerita je. Masya Allah, tabarakallah. Baik para jemaah sekalian. Yang ketujuh, Nabi SAW beri pilihan kepada makcik ini. Di antara doa Nabi sembuh ataupun sabar, dia boleh syurga. Maka dia pilih syurga. Ini orang cerdik. Maka sabarlah dia. Cuma di antara sifat dia, mana dia pilih nak sabar. Jangan duk cerita dengan orang. Kita sadar, ya saya sabar ni, tapi habis orang tahu belaka.
tahu belaka, apa sabar macam tu. Masya Allah. Macam ada orang ni dia nak marah dengan orang, dia maki kawan tu. Maki sungguh. Bahasa gila, celaka, tolol, ada semua. Habis dia maki, dia perut dada. Allahu Akbar. Alhamdulillah, nasib baiklah saya sabar. Orang dengar terkejut. Kau maki 7 lapis nangis, kau sabar. Habis bagaimana contoh tu orang tak sabar? Masya Allah, tabarakallah. Orang sabar ni orang tak cakap masuk. Masya Allah. Baiklah. Baik, para pelajar sekalian, kita tengok kepada bagaimana dia setelah dipilih-pilih, setelah dia pilih untuk sabar, dia minta Nabi doakan supaya aurat dia tidak terjaga, tidak terdedah. Allahu Akbar. Yang ke-8, para jemaah sekalian, khususnya muslimat kita belajarlah ilmu daripada muslimah yang tawakal tinggi ini dari sudut penjagaan aurat. Dia sakit kalau dia tak sedar, kalau terdedah aurat pun tak berdosa dah bagi dia. Tapi ini menunjukkan kepada iffah, baiknya jiwa, mantapnya iman, dia tak mau orang tengok dia. Allah, sebab apa? Sebab dia tutup aurat. Kita ni tak kena sawan pun aurat terbuka. Kadang-kadang relax je dia. Tak ada orang ni kat sini ni pagi-pagi nak pergi jemur kain dekat tali jemuran dekat luar rumah. Keluar dengan berkembang gantung. Macam mana ada? Bertukar dia ni dengan orang asli di dalam pendalamannya. Kata apa? Macam Allah tabarakallah, kita kata ini yang kita bimbang hari ni. Penjagaan aurat. Mana orang yang jaga aurat dia, hidup atau mati, dia tak mau aurat tu dah. Jadi para jemaah sekalian, siapa dia jaga aurat dia masa dia hidup, insya-Allah Allah Ta'ala jaga aurat kita bila-bila saja kita berada, insya-Allah. Baik, para muslimah, jagalah aurat supaya Allah Ta'ala jaga kita bila-bila masa saja kita ada. Masya-Allah, tabarakallah. Ini yang dikatakan suatu perkara yang besar, iaitulah dari sudut jenis-jenis ni. Zaman kita hari ni, tuan-tuan kena ingat, kadang-kadang kita sebut aurat ni orang tak faham. Aurat ni bagi orang perempuan yang dia boleh buka di hadapan laki-laki ajnabi dianya, muka dengan tangan. Itu pun ada khilaf mengikut keadaan, tapi asalnya gitulah, muka dengan tangan. Tuan-tuan boleh bacalah dalam risalah yang saya keluarkan. Tajuk dia menarik, tuan-tuan. Tajuk risalah kita ni, Auratku Maruahku. Hari ni kita bagi pula risalah. Risalah saya ni banyak ni. Tuan-tuan jangan bimbang nak tajuk apa. Ada semua tajuk. Semua tajuk yang ada lah. Yang tak ada jangan cari, memang tak ada. Sebuah risalah lagi menarik tajuk dia. Auratku Maruahku. Kena baca risalah ni sebab kita di sini kita letak ni dia punya gambar-gambar pakaian yang tak patuh syariat dengan yang patuh syariat. Ni. Ada yang atas ni patuh, yang bawah ni tak cukup. Bahasa Covid ni, bahasa zaman Covid dia panggil tak cukup SOP. Tak cukup SOP. Dulu saya tak kata SOP, dulu kita kata tak cukup puspakum syariah. Tapi rupanya zaman Covid ni SOP itu lebih relevan sebab selalu diguna SOP. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang ke-9. Nabi kita doakan kepada dia dan alhamdulillah walaupun dia diuji dengan sakit dia tu tak terdedah aurat dia. Allahu Akbar. Zaman kita ini boleh tak kita minta? Tak boleh tuan-tuan. Sebab Nabi SAW boleh jamin, aku doakan mu tak ada aurat. Zaman kita ini kalau ada orang nak bagi ubat, ambil lah. Jangan kata tak apalah ustaz doa saya tak ada aurat. Siapa dia berani? Nabi dia doa mustajab ala tul. Kita kalau kita doa tak ada orang jamin kita mustajab doa. Kita ya duk dakwa orang ni mustajab doa, orang ni teriak, orang ni cakap je. Mustajab doa ni kita dah cuba dah, kita berdoa dekat kubur fulan mustajab. Kebetulan Allah nak uji dia, maka dia pun bising-bising lah bahawa mustajab sana mustajab sini. Orang ni orang mustajab berdoa.
dan lain-lain lagi. Baiklah para pelajar sekalian, yang kesembilan, di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni beramai orang-orang yang tinggi darjat tawakal. Contoh yang saya sebut di awal tadi, nasib baik ada masa kita tambah, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia sakit, orang tanya, da'auna laka tabiban? Khalifah, kami panggil tabib, doktor. Abu Bakar kata, at-tabib qad nazara ilayya. Tabib, penyembuh itu Allah. Dia duk tengok aku sakit. Wa qala inni fa'alul lima urid. Tuhan kata aku buat apa yang aku nak. Sabar je lah, tak payah dia panggil doktor. Muaz bin Jabal setelah terkena taun. Dia kena taun. Di saat dia nazak nak mati, bila dia celek mata sedar, dia kata, fa wa izzatika innaka la ta'lam anna qalbi hubbak. Allahu akbar. Dia celek mata, dia tak panggil mana bini mana dak, dia kata, ya Rabbi, saksikanlah bahawa engkau mengetahui bahawa hati aku ni cinta kepadamu ya Rabb. Masya-Allah, tabarakallah. Umar bin Abdul Aziz setelah diracun, datang Walid bin Hisham ziarah dia. Faqala Umar kata apa? Lau syi'tu la akhbartuka. Aku boleh bagi tahu pada kamu waktu aku kena racun tu. Jadi biarlah benda tu racun dah. Kalau kita buat apa pun tak jadi dah. Maknanya racun tu sudah masuk dalam tubuh dia. Ma uhibbu an yakuna dawa'i an ahukka uzuni. Jadi aku tak mau lagi duk sibuk-sibuk bercakap dengan cari ubat cari itu, sebab dia nampak perkara ini bawa kepada kematian. Allahu akbar. Ini siapa? Ini contoh-contoh ulama salafus saleh. Saya sebut contoh satu je lagi. Dalam sebuah buku yang insya-Allah saya usahakan terjemahan dia. Nama dia Pengalaman Seorang Doktor, Dr. Khalid Al-Jubair. Seorang pakar bedah di Arab Saudi, di hospital tentera. Dia pakar bedah tapi janggut dia ada tekak ni. Dia kata apa? Satu hari, seorang pemuda tertembak. Kena tembak dengan kawan dia, tersalah, mari. Bila sampai di hospital, doktor sibuk ni, nak bagi pertolongan cemah lah. Oksigen ke bagi apa. Dia kata, ya tabib, la taf'al syai'an. Wahai para doktor, tak usah buat apa-apa. Inni amut. Masya Allah, aku nak mati dah. Dia kata, tak usah, tak perlu ubat. Tak payah injek, tak payah oksigen, tak payah apa. Inni amut. Aku nak mati, inni aral maut. Aku nampak dah kematianku. Masya Allah. Aku nampak kematianku. Bagaimana dia nampak? Allah Ta'ala buka hijab dia nampak malaikat dia keliling dia tu. Cuma satu yang aku nak minta, aku nak tengok ayah aku. Ada tak bapak di luar? Ada. Kalau ada, minta masuk. Bila jumpa ayah dia pun mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si doktor ni tak puas hati, pegang ayah dia. Pakcik, Ami, sebelum saya serahkan anak pakcik ni, saya nak pakcik cerita apa rahsia dia. Kenapa Allah Ta'ala beri kepada dia sehingga dia boleh kata, inni aral maut, aku nampak aku nak mati. Doktor jangan buat apa-apa, rugi ubat, rugi doktor, rugi rugi jarum. Biarkan aku nak mati. Inni aku dah nampak dah kematian ini. Pakcik, anak pakcik ni buat apa sampai begini? Allahu akbar. Pakcik kata, aku pun tak tahu apa amalan dia sehingga sampai peringkat dia boleh Allah Ta'ala beri karamah, kemuliaan kepada dia sampai begini. Tapi dengan yang anak-anak semua, dalam keluarga kami, dialah orang yang mengejutkan kami untuk solat subuh, untuk solat tahajud. Tepuk kepala doktor. Pakcik, bihaza balagha ma balag. Dengan sebab ini anak pakcik sampai kepada martabat ini, sebab orangnya malam tahajud. Dia tak cakap dengan orang, dia tak kawan banyak dengan orang, cuma kebetulan dia nak pergi memburu, terkena tembakan. Maknanya kita sudah nampak kelebihan anak-anak muda ni
bangun malam bertahajud, duk baca Quran. Apa cik kata, dialah yang kejut kami tahajud, dialah kejut kami untuk salat subuh. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, cukuplah contoh-contoh yang banyak. Yang terakhir, wa fi hayatina al-mu'asirah, dalam contoh-contoh zaman kita ini, tekanan-tekanan yang banyak. Jadi baiklah kita belajar bagaimana orang-orang yang dulu sifat tawakal mereka kepada Allah, bagaimana kedudukan mereka yang baik. Contoh-contoh inilah patut kita kemukakan kepada masyarakat supaya menjadi contoh kepada anak-anak kita, keluarga kita dan kita sendiri untuk meraih husnul khatimah, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, takat itu dulu. Insya-Allah kita sambung lagi cerita yang akan datang. Cerita bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bila sampai ke Madinah, lepas mula-mula hijrah, sakit dia. Dia dengan Bilal sakit sampai meracau dia punya cakap. Tunggu dalam siri akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.